Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali semula dalam mata pelajaran sejarah kelas Mr. Hakim. Pada hari ini kita akan belajar tajuk 6 warisan negara kita, unit 1 institusi raja payung negara. Jom kita start. Objektif kita pada hari ini ialah pada akhir pelajaran, awak akan dapat menyatakan pengertian raja dan kerajaan, menerangkan konsep wa'adat dan maksud daulat dan derhaka. Jadi pada pelajaran pada video hari ini, awak tumpukan pada 3 perkara ini. Sebelum kita mula, cikgu nak tanya satu soalan. Siapakah ketua negara kita? Cikgu bagi masa 5 saat untuk jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Adakah yang jawab Tan Sri Muhyiddin Yassin? Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin ketua negara kita? Salah. Jawapannya ialah tada. Beliau inilah ketua negara kita. Siapa dia ni? Awak pernah nampak tak muka dia? Dia ni adalah raja, segala raja bagi negara kita. Siapa tahu nama beliau apa? Kalau awak tahu nama penuh, sila tuliskan dalam komen. Cikgu nak tengok siapa yang ambil kisah pasal negara kita. Nama penuh dia siapa? Tulis dalam komen. Beliau inilah raja bagi segala raja negara kita. Apa tu raja? Apa yang dimaksudkan dengan raja? R-A-J-A, raja. Apa itu raja? Raja bermaksud pemerintah tertinggi sesebuah kerajaan. Raja tu ialah pemerintah tertinggi. Maksudnya pemerintah tertinggi tu dia lagi tinggi daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri pun bawah raja. Kerajaan pula bermaksud negeri ataupun negara yang ditadbir oleh raja. Bila negeri atau negara tu ditadbir oleh raja, dia dipanggil kerajaan. Tahukah anda? Tahu tak? Institusi raja telah wujud sejak zaman kerajaan Melayu awal. Bukannya pada zaman Malaysia ni je institusi raja ni wujud. Pada zaman dulu, iaitu pada zaman kerajaan Melayu awal, pun dah ada raja. Contohnya zaman kerajaan Melayu Melaka. Sebelum Malaysia ada kerajaan Melayu awal tau. Sebelum Malaysia ni terbentuk menjadi Malaysia, Malaysia ni terpecah kepada beberapa kerajaan, iaitu kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Gangga Negara. Semua kerajaan tu diketuai oleh raja. Kemudian yang kedua, raja menggunakan gelaran sultan. Raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan Islam. Sebelum ni kita gunakan perkataan raja, sekarang kita gunakan sultan. Sebab apa kita dah tak guna raja? Sebab raja ni perkataannya berasal daripada agama Hindu. Jadi sekarang kita dah menganut agama Islam, kita gunakan gelaran sultan. Sultan tu perkataan tu dia berasal daripada negara Arab. Seterusnya, pada zaman sekarang ni, zaman kini, ada 9 negeri yang masih mempunyai raja ataupun sultan. Bukan semua negeri kat Malaysia ni ada sultan jangan salah faham. Ada 9 saja, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan. Yang lain tidak ada sultan ataupun raja. Mari kita tengok dekat Perlis, gelaran bagi raja, ketua dia ialah raja. Yang negeri lain semua sultan kecuali Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pula dia dipanggil Yang di-Pertuan Besar. Manakala, macam mana pula dengan Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Melaka? Diorang ni tak ada ketua negeri ke? Tak, diorang ada, cuma ketua negeri diorang ialah kenapa tu? Yang di-Pertua Negeri. Mereka dipanggil
Ketua Negeri bagi Sabah Sarawak Pulau Pinang, Melaka dipanggil sebagai Yang di-Pertua Negeri. Okey, bagi Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan, ketua mereka ialah Yang di-Pertuan Agong. Apa itu Yang di-Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong tadi itulah yang Mr. Hakim cakap tu. Raja bagi segala raja, gelarannya ialah Yang di-Pertuan Agong. Siapa Yang di-Pertuan Agong kita sekarang? Ini dia kita punya Yang di-Pertuan Agong sekarang. Kenapa Mr. Hakim kata sekarang? Sebab Yang di-Pertuan Agong ni dia dipilih secara bergilir-gilir setiap 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun dia akan bertukar Yang di-Pertuan Agong. Sekarang faham betul tak? Kemudian giliran giliran negeri mana saya tak ingat, tapi dia akan passing jawatan Yang di-Pertuan Agong tu kepada negeri-negeri yang ada sultan ni. Yang 9 negeri yang ada sultan ni. Okey, mari kita teruskan. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena taat dan juga setia kepada raja. Sebab apa? Sebab kita ada satu perjanjian yang dinamakan Wa'adat. Apa itu Wa'adat? Wa'adat ialah janji taat setia rakyat kepada raja. Kita pada zaman dahulu, kita telah berjanji setia dengan raja. Kita kata dengan raja tu kita akan dengar dan patuh kepada segala perintah dia. Siapa yang telah melakukan wa'adat tu? Okey, pada zaman dahulu ada seorang rakyat yang bernama Demang Lebal Daun. Demang Lebal Daun ni dia telah berjanji kepada seorang raja yang bernama Seri Teribuana. Kita telah berjanji untuk taat dan setia kepada raja dan keturunannya. Okey, apakah isi perjanjian tersebut? Dalam perjanjian tu kita kata rakyat akan taat setia kepada raja, manakala raja juga berjanji iaitu untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Dia tak boleh, raja pun dalam perjanjian tu raja juga terikat untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Dia tak boleh zalim lah. Okey. Daripada perjanjian Wa'adat ni lahirlah dua konsep iaitu daulat dan juga derhaka. Okey, apakah itu daulat? Okey, daulat ialah kekuasaan tertinggi raja terhadap kerajaan. Okey, maksudnya daulat tu maksudnya raja mempunyai kekuasaan tertinggi. Okey, bila kita kata seseorang raja tu adalah seorang raja yang berdaulat, maksudnya raja tersebut mempunyai sifat peribadi yang unggul untuk memerintah. Maksudnya dia layak untuk memerintah negeri ataupun negara. Okey, dan seterusnya konsep derhaka. Apa itu konsep derhaka ni? Okey, bila ada rakyat yang engkar pada perintah raja akan dianggap sebagai derhaka. Sama lah macam kita dengan mak bapak kita. Kalau ibu suruh kita basuh pinggan, kita melawan. Kita nak lah pun, malas lah. Maksudnya kita telah derhaka. Sama juga dengan kita pada raja. Kalau kita tak dengar cakap perintah raja, maksudnya kita telah derhaka. Okey. Rakyat yang derhaka akan dikenakan hukuman setimbal. Dia ada hukuman pada orang yang menderhaka pada raja. Okey, contohnya, apa perbuatan yang menderhaka pada raja? Iaitu, contohnya mungkin awak ada Facebook kan? Awak pergi tulis, saya tak suka Raja Malaysia. Raja Malaysia ni apalah, bla 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 kan? Itu maksudnya, awak telah menderhaka kepada raja dan juga sultan. Dan awak boleh dikenakan hukuman, penjara, ataupun kena denda. Pada zaman dahulu, orang-orang yang menderhaka ni mereka akan terima tulah. Apa itu tulah? Tulah ni adalah macam satu balasan buruk akan kena pada rakyat yang derhaka tu. Contohnya mungkin kalau dia kata tak baik mengenai raja atau sultan, mungkin tiba-tiba nanti mulut dia bernanah ataupun kulit dia menggelupas. Contohnya macam tu. Okey, mari kita balik semula kepada objektif kita iaitu
menyatakan pengertian raja dan kerajaan. Dapat tak? Boleh tak awak ceritakan pasal pengertian raja? Raja ialah pemerintah tertinggi, manakala kerajaan ialah negeri ataupun negara yang diperintah oleh raja. Dan konsep wa'adat. Apa itu wa'adat? Wa'adat ialah janji ikrar setia kepada raja. Maksud daulat pula ialah kekuasaan tinggi raja kepada kerajaan. Dan derhaka bermaksud rakyat yang engkar pada perintah raja dikatakan sebagai derhaka. Cikgu harap awak dapat mencapai objektif kita pada hari ini. Seterusnya cikgu nak awak buat latihan. Buat dalam buku tulis kecil garis 1. Tuliskan hari ni hari Ahad 31 Januari 2021. Tajuk latihan dan salin soalan ni cikgu akan bagi gambar di dalam WhatsApp. Salin soalan dan buat jawapan. Kemudian dah siap ambil gambar dan hantarkan kepada Mr. Hakim melalui Padlet. Okay, so that's all for today. Thank you class. Bye. Assalamualaikum.